Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Waalaikumsalam Hafiz Apid. Waalaikumsalam. Tolong share dulu InsyaAllah hari ni kita nak sembang mengenai KWSP dan moratorium kluster-kluster kayangan. Sampai hari ni tak dapat lagi masalah untuk nak diselesaikan. InsyaAllah tolong share dulu sahabat-sahabat. 1-2 minit insyaAllah kita akan teruskan sembang mengenai moratorium dan KWSP. RM10,000 KWSP yang nak dikeluarkan daripada akaun satu. Perkara ataupun masalah ini yang cukup terkesan bagi rakyat marhin, khususnya golongan-golongan yang berpendapatan di bawah RM3,000 bagi rakyat yang hidup di bandar-bandar dan juga di kampung, di perkampungan ataupun di kampung di luar bandar yang juga terkesan dengan keadaan COVID-19 sekarang ini yang kita tengok dan kita lihat belum menunjukkan tanda-tanda akan berlaku keredaan ataupun kes ini tanda-tanda yang dapat nak dikawal oleh kerajaan sekarang ini. InsyaAllah doakan saya insyaAllah. Waalaikumsalam Ismail Johar. Waalaikumsalam. InsyaAllah teruskan share dulu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkongsi di sini melibatkan moratorium yang dibentang oleh Datuk Seri Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia. Yang memohon kepada, yang mencadang, yang mengusulkan kepada kerajaan untuk moratorium ini dilanjutkan sehingga bulan Jun ataupun bulan 6 tahun hadapan 2021. Ya, Mamu Gani AG kita alhamdulillah saya sihat. Saya sihat alhamdulillah. Kerana sihatlah kita masih lagi boleh bersama, bersiaran, bersembang-sembang pada hari ini. Alhamdulillah. Saya nak beritahu melibatkan moratorium ini yang diminta untuk diberi sambungan secara terus, secara langsung, terus disambung secara automatik kepada rakyat sehingga bulan 6, bulan Jun 2021. Kerana negara sekarang ini menghadapi ancaman COVID-19 dan rata-rata majoriti rakyat kelas bawahan, rakyat kelas pertengahan, B40, M40 ini terkesan dengan keadaan yang semasa ini tuan-tuan dan puan-puan. Bagi kluster kayangan berpendapatan melebihi RM5,000, berpendapatan lebih RM5,000, pegawai-pegawai kerajaan kelas A yang berpendapatan RM7,000, 8,000 dan belasan ribu melibatkan JUSA, CBA. Ini semua pendapatan mereka belasan ribu. Pengarah-pengarah ini semua yang grade 54, 48 ke atas, ini semua melibatkan pegawai-pegawai kelas A, pegawai-pegawai kanan yang kurang terkesan, dan ada yang di kalangan mereka ini tidak terkesan langsung semasa COVID-19 ini tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga kepada pegawai-pegawai daripada sektor swasta yang mereka ini selesa, yang mereka ini mempunyai gaji lebih daripada RM7,000, RM8,000 sebulan, ataupun pendapatan mereka ini melibatkan belasan ribu ringgit sebulan. Golongan-golongan ini semua tidak akan terkesan semasa negara menghadapi ancaman COVID-19 ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan apabila nak membuat satu-satu keputusan perlu melihat secara menyeluruh
perlu turun ke lapangan, perlu tengok rakyat yang kelas-kelas bawahan ini, adakah mereka ini kebajikan mereka ini, kehidupan mereka ini dalam keadaan PKP ini bagaimana. Ini yang perlu dilihat oleh kerajaan kepada golongan-golongan bawahan, rakyat-rakyat bawahan yang cukup terkesan pada ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa saya tertarik dengan moratorium ini? Sampai ke hari ini, perbahasan melibatkan moratorium masih lagi dibahas di dalam parlimen. Ini cukup buang masa, tuan-tuan. Cukup buang masa. Sebab apa? Perlu, apabila benda ini perlu ditutup dah, tuan-tuan. Ini melibatkan moratorium, melibatkan rakyat, melibatkan rata-rata masalah, melibatkan rakyat. Ini perlu ditutup, tak payah dibincang, perlu dipersetujui, dan perlu dipersetujui dengan mudah. Tarik saja moratorium ini sehingga tahun hadapan bulan 6. Tak payah diulang, dibahas, dikeluarkan idea yang berbagai idea kerana nak melibatkan moratorium sahaja. Ini buang masa. Rakyat membayar MP ini bukan percuma, tuan-tuan. Gaji MP, allowance MP semua dibayar oleh rakyat. Kenapa mereka apabila masuk dalam parlimen buang masa untuk membincang perkara-perkara yang cukup mudah untuk nak dipersetujui dan nak diluluskan nanti? Bincang lagi perkara-perkara lain yang lebih penting untuk membangunkan negara. Bukan mereka berbincang mengenai moratorium. Tuan-tuan dan puan-puan, moratorium ini melibatkan bank. Bank ini dia hanya meniaga melalui satu produk saja. Bank bukan berniaga pelbagai produk, tuan-tuan. Bank meniaga satu produk. Produk bank ni adalah memberi hutang kepada rakyat. Ini perniagaan bank. Bank memberi hutang. Diberinya hutang kepada rakyat, dibincang cara pembayaran melibatkan interest. Melibatkan interest dan keuntungan. Puluhan tahun bank berniaga dengan rakyat dengan menyediakan satu produk hutang kepada rakyat. Ini moratorium ini nak disambung 6 bulan. Kenapa apabila nak disambung 6 bulan, kenapa timbulnya perbincangan yang bank akan rugi dan sebagainya, tuan-tuan? Puluhan tahun bank mengaut keuntungan dengan produk hutang yang disediakan kepada rakyat. 1 tahun bank untung ratusan juta ringgit dengan produk hutang ini. Mereka dah berniaga dengan rakyat ini puluhan tahun. Mereka mengaut keuntungan demi keuntungan hasil daripada mereka menyediakan produk hutang ini. Tuan-tuan, bayangkan dalam masa 6 bulan lagi, hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan lagi untuk nak sambung moratorium ini untuk rakyat tidak membayar, untuk tangguhkan pembayaran pinjaman. Bank nak rugi. Bincang seolah bank nak bankrupt. Bincang seolah negara nak jatuh. Bincang seolah negara nak jahanam. Sebab 6 bulan lagi nak sambung moratorium ini. Bukan nak suruh bank hapuskan pinjaman. Bukan nak suruh bank bagi free kepada rakyat untuk terus tidak membayar pinjaman. Bukan itu. Cuma nak tangguhkan pembayaran kepada 6 bulan sehingga bulan Jun 2021. Kenapa bincang seolah-olah bank nak bankrupt? Kenapa bincang seolah-olah negara nak bankrupt? Kenapa berbincang seolah-olah bank semua ni nak ditutup sebab moratorium nak disambung 6 bulan? Inilah saya nak bagi tahu, cukup buang masa dalam parlimen. Ahli-ahli parlimen ini seolah-olah mereka ni nak menjaga bank. Bukan mereka nak bercakap mengenai rakyat. Bukan mereka nak cakap melalui nadi dan jiwa rakyat. Mereka cakap seolah bank nak bankrupt. Mereka tidak tahu bahawa rakyat yang susah sekarang ini, rata-rata rakyat marhin, rata-rata rakyat B40M40 ini susah sekarang ini. Mereka tidak bincang. Mereka bincang bagaimana bank
Bank kalau bagi moratorium ini, apa kesan kepada bank? Apa impak kepada bank? Ini kesan kepada ekonomi. Ini kesan kepada negara, kepada pelaburan. Kepala otak hamba bisang macam ni. Ini mudah saja, 6 bulan bagi saja. Kalau bank tidak mampu, kerajaan panggil bank runding. Kalau tidak boleh runding, tarik lesen, tahan lesen, buatlah apa yang mereka nak buat. Tawarkan lesen lain dan sebagainya. Ini cukup mudah, tuan-tuan. Apa masalah? Ini undang-undang, birokrasi, undang-undang semua ini manusia yang buat. Kita boleh tukar, kita boleh bincang. Semua undang-undang untuk menyenangkan rakyat. Kenakan birokrasi untuk senangkan rakyat, bukan untuk menyusahkan rakyat. Ini bincang seolah-olah menolong rakyat, memberi satu faedah kepada rakyat, akan menyusahkan agensi bank, akan menyusahkan kerajaan. Ini yang saya bagi tahu, tuan-tuan, bahawa ini semua adalah idea-idea kluster kayangan yang mereka ini tidak merasa perit payahnya rakyat marhen di peringkat bawahan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini melibatkan moratorium. Bagilah macam mana pakar ekonomi dan sebagainya hampa bincang. Sebelum ni pun hampa bincang perkara yang sama. Tetap rakyat terus susah, tetap pemimpin-pemimpin atasan tetap menjadi kaya raya. Dalam masa yang sama, rakyat bawahan terus menjadi papa kedana. Inilah hasil daripada perbincangan kluster kayangan yang cukup hebat. Mereka bawa keluar idea-idea yang kononnya realistik. Tapi sedangkan bawahan ini cukup susah. Cukup susah. Ini, tuan-tuan, kita bukan nak cakap tentang bulan dan bintang. Ini perkara yang perlu diselesaikan dalam masa yang cukup senang. Berbincang dan beri saja kelulusan tanpa ada perbahasan yang panjang, pembahasan yang bagai, tuan-tuan. Sebab inilah dikatakan bahawa usul ataupun belanjawan yang luar biasa, yang sebelum ini tidak pernah wujud pun. Sebab COVID-19 ini tidak ada. Wabak pandemik ini, coronavirus ini tidak ada. Apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, sebab itu muncul idea-idea yang luar biasa. Dan apabila muncul idea-idea yang luar biasa, kerajaan, bank perlu berfikir secara luar biasa. Janganlah bagi tahu kepada rakyat kerana moratorium ini nak sambung 6 bulan, bank nak bankrupt. Ini idea yang gila. Dan ahli parlimen juga tertarik untuk membincangkan isu yang gila. Isu yang gila, bincang moratorium tak habis-habis lagi. Sedangkan rakyat di bawah ini cukup susah dan terkesan, tuan-tuan. Ini yang saya nak bagi tahu. Kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka akhir ini, tuan-tuan, mereka sembang mengenai Saddam Hussein. Okey, tuan-tuan, Saddam Hussein juga saya tertarik, tuan-tuan. Mereka sembang tentang Saddam Hussein. Saddam Hussein ini semasa beliau mentadbir Iraq, sebelum diguling, sebelum dibunuh pada tahun 2003 oleh Amerika laknatullah, tuan-tuan, dengan menggunakan tali barut mereka ini, tali barut daripada kalangan pengkhianat dalaman negara dan juga Israel Zionis ini, tuan-tuan. Mereka telah membunuh dan menjatuhkan pemerintahan Al-Qaid Saddam Hussein pada tahun 2003, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, sekarang ini baru kita bercakap tentang Saddam Hussein. Macam mana hanya Saddam Hussein semasa hayat Saddam Hussein ini, semasa hayat beliau, negara Iraq ini berada di kemuncak ekonomi. Saddam Hussein bukan ada PhD 5-6 tingkat. Saddam Hussein ini bukan pakar dalam bidang ekonomi. Saddam Hussein ini bukan pakar dalam bidang merencana pembangunan negara. Saddam Hussein ini adalah revolusi, adalah orang yang membawa pembaharuan, yang memahami jiwa rakyat, yang memahami keadaan rakyat, yang memahami keadaan bangsa Arab di Iraq itu, yang beliau perlu pertahankan. Ini Saddam Hussein, tuan-tuan.
Orang boleh katakan apa bahawa Saddam Hussein ini rejim dan sebagainya. Tetapi saya nak bagi tahu, di masa era pemerintahan Saddam Hussein, Iraq berada di puncak ekonomi, tuan-tuan. Duit Iraq pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah 1 dinar Iraq bersamaan 8 ringgit Malaysia. Pada ketika itu, pada ketika pemerintahan Saddam Hussein, dan rakyat diberi segala kemewahan, tuan-tuan. Rakyat diberi makanan asasi. Setiap rakyat bukan dikira keluarga, bukan dikira isi rumah, tetapi rakyat adalah dikira satu kepala, tuan-tuan. Diberinya makanan asasi berdasarkan satu kepala. Kalau dalam setiap rumah itu ada 10 orang, bermakna ration makanan asasi itu, tuan-tuan, dapat kepada 10 orang. Bukan dikira isi rumah. Ini rakyat di Iraq. Mereka mendapat subsidi daripada kepelbagaian semua yang ada di bawah kerajaan itu, diberinya subsidi oleh Saddam Hussein ketika itu. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bukan itu saja, tuan-tuan. Iraq juga menyediakan subsidi melibatkan barang-barang makanan. Mereka pada ketika itu mempunyai pendapatan gaji yang tinggi, dan barang-barangan asasi ini diberi subsidi. Mereka boleh dapatkan barang-barang ini dengan harga yang murah. Ini Saddam Hussein yang digulingkan. Sekarang ini di Malaysia, pemimpin kita bercakap mengenai Saddam Hussein. Macam mana Saddam Hussein menjaga rakyat. Dan walaupun Iraq disekat selama 10 tahun embargo, tuan-tuan, daripada PBB, apabila mengenakan resolusi terhadap Iraq, tetapi rakyat pada ketika itu tidak bangkit dan gulingkan kerajaan. Mereka tahu bahawa ketika era pemerintahan Saddam Hussein, walaupun Saddam Hussein ini antara pemimpin yang zalim, dalam masa yang sama beliau ini menjaga hak rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tidak jatuh. Iraq tidak jatuh. Rakyat tidak bangkit gulingkan kerajaan. Walaupun negara pada ketika itu berada dalam keadaan yang cukup susah, tetapi negara terus memberi subsidi makanan asasi kepada rakyat. Dan rakyat mengetahui bahawa Iraq berada dalam keadaan yang susah bukan disebabkan Saddam Hussein, bukan disebabkan Parti Ba'ath, bukan disebabkan pemimpin-pemimpin yang berada dalam kerajaan Saddam Hussein, tetapi rakyat mengetahui bahawa negara susah adalah disebabkan Amerika, laknatullah. Sebab itu negara tidak jatuh. Sebab Iraq terus menjaga kebajikan rakyat, tuan-tuan. Saddam Hussein terus menjaga kebajikan rakyat, sehinggalah Amerika tunggu rakyat tidak bangkit gulingkan kerajaan. Mereka tidak boleh tahan, sebab itu hantar tentera dan musnahkan Iraq. Sebab apa saya boleh cakap? Saya cakap bukan mengenai kayangan, bukan mengenai fantasi, tuan-tuan. Saya berada di Iraq 6 tahun, tuan-tuan. Saya berada di era pemerintahan Saddam Hussein. Kita melihat sendiri keadaan Iraq pada ketika itu. Dan kita melihat secara dekat bagaimana rakyat Iraq pada ketika itu yang rata-ratanya memuji Saddam Hussein ketika belum sekatan. Kita berada bersama rakyat. Kita melihat bersama rakyat. Kita menyelami jiwa rakyat. Bukan setelah Saddam Hussein mati baru mereka tahu kesan dan susahnya di era selepas kematian Saddam Hussein. Tetapi mereka telah mengetahui bahawa mereka berada dalam keadaan susah. Mereka berada dalam keadaan terhimpit, terkesan dengan ekonomi dan tekanan daripada rejim Amerika ini, tuan-tuan. Semasa Saddam Hussein menjadi Presiden Iraq lagi, semasa Saddam Hussein belum lagi dibunuh, mereka telah rasa bahawa inilah penjajahan ekonomi yang telah diberikan oleh Amerika, yang telah diberikan oleh Zionis terhadap negara. Sebab itu, tuan-tuan, kita di negara kita jangan tunggu sehingga negara kita dijajah sekali lagi. Sebab itu kita perlu realistik. Sebab itu kita perlu mengetahui hak kita sebagai rakyat. Sebab itu saya nak pesankan kepada kerajaan bahawa jikalau kerajaan mengambil satu tindakan yang tidak popular, mengenepikan rakyat dalam keadaan moratorium ini, tuan-tuan, bermakna kerajaan ini pasti akan dihukum. Jangan bawa idea macam mana. Jangan bagi
pandangan-pandangan melibatkan kluster kayangan, tuan-tuan. Pasti apabila tindakan yang diambil oleh kerajaan ini tidak popular dan mengenepikan hak rakyat, percayalah bahawa kerajaan akan dihukum oleh rakyat, tuan-tuan. Ini kita minta luluskan segera moratorium tanpa sebarang syarat, tuan-tuan. Tanpa sebarang syarat. Jangan duk bincang lagi mengenai moratorium ini. Luluskan. Bank tidak akan bankrupt, tuan-tuan. Bank tidak akan jatuh. Bank tidak akan tutup, tuan-tuan. Kita hanya menghentikan pembayaran interest saja. Bukan kita minta hutang kita dilangsaikan. Apa ahli parlimen duk melalut sampai hari ini bincang mengenai moratorium tak habis lagi, tuan-tuan. Tamatkan isu moratorium. Selesaikan isu moratorium. Bahawa bagi tahu kepada rakyat bahawa moratorium ini kita akan lanjutkan sehingga Jun 2021. Selesaikan isu ni, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu lagi melibatkan KWSP RM10,000, tuan-tuan. Ini pun idea-idea kayangan yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini. Tuan-tuan fikir 10% yang nak diberi keluar, dan sehingga boleh keluarkan sehingga RM60,000 daripada akaun satu KWSP. Ini juga idea-idea kluster kayangan yang menyusahkan rakyat marhin golongan B40 dan M40. Yang kita dengar hanyalah sedap didengar, tapi perkara ini adalah perkara yang tak berbaloi, yang tak guna, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bayangkan, selamat datang Sri Kumar VB, terima kasih, selamat datang, tolong share. Saya nak bagi tahu melibatkan KWSP RM10,000 ini yang telah dicadangkan dan rakyat sedang mengharapkan RM10,000 untuk dikeluarkan daripada akaun satu mereka. Tuan-tuan bayangkan 10% yang diberi janji, yang dilontarkan oleh kerajaan ibarat bulan dan bintang. RM100,000 ke atas caruman akaun satu ada RM100,000 ke atas boleh keluarkan 10%, bermakna dia boleh keluarkan RM10,000 sehingga RM60,000 kalau dia ada duit. Saya nak bagi tahu yang mempunyai akaun satu RM10,000 ke atas ini golongan yang macam mana? Mereka ini, tuan-tuan, mempunyai caruman yang banyak ini. Mereka ini rata-ratanya tidak terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Mereka kalau ada caruman ratusan ribu di dalam bank, saya rasa bahawa mereka tidak terkesan untuk keluarkan RM10,000 ini, tuan-tuan. Tidak terkesan. Yang terkesan adalah golongan-golongan yang mempunyai caruman RM50,000, RM60,000 ini, tuan-tuan. Mereka ini cukup terkesan dalam keadaan era COVID-19 ini. Sebab itu kerajaan dia memberi cadangan seperti bulan dan bintang. Kononnya Barisan Nasional mencadangkan RM10,000 untuk dikeluarkan daripada akaun satu, dan mereka melontarkan cadangan sehingga RM60,000. Tetapi dia syaratnya adalah duit caruman akaun satu itu perlu ada RM100,000, boleh keluarkan 10%, dan kalau ada lebih sehingga RM60,000 boleh keluar. Tetapi saya nak bagi tahu rakyat bawahan yang mempunyai akaun satu RM50,000, RM60,000 ini, tuan-tuan, di bawah RM90,000, RM80,000 ini, bagaimana mereka ini, tuan-tuan? Bagaimana mereka ini? Kerajaan perlu tengok kepada golongan sasar, golongan bawahan, bukan tengok kepada golongan atasan. Bayangkan orang yang bekerja sebelum ini hanya 10 tahun sahaja mencarum KWSP. Mereka ini adalah golongan B40 yang bekerja 10 tahun mencarum KWSP, dan sekarang ini mereka tidak bekerja. Mereka tidak bekerja, tuan-tuan. Mereka hanya meniaga. Bayangkan golongan-golongan sebegini yang mempunyai akaun KWSP di bawah RM70,000-80,000. Bagaimana mereka ini? Ini yang perlu dilihat oleh kerajaan. Bukan menghantar idea-idea kayangan yang kita tengok seolah-olah bagus, tetapi dalam melibatkan pelaksanaan, ini akan terkesan. Ini yang akan terkesan kepada rakyat bawahan. Sebab itu kita nak bagi
bagi tahu RM10,000 ini keluarkan. Bagi saja kelulusan segera. Kerajaan keluarkan arahan mengatakan bahawa KWSP ini boleh dikeluarkan RM10,000. Selesai masalah melibatkan rakyat. Ini mereka cerita. Kalau keluarkan KWSP RM10,000 secara langsam, apa selepas itu di hari tua rakyat, golongan-golongan ini nak makan. Pendapatan rakyat di hari tua 20 tahun yang akan datang, jika mereka ini terus hidup, mereka ini mempunyai pendapatan RM41 satu bulan. Dan mereka ini nanti di hari tua akan menjadi susah kerana tidak ada duit yang cukup untuk meneruskan kehidupan. Kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini rakyat sekarang ini, golongan B40 dan M40 telah downgrade M40 nak menjadi B40 tuan-tuan. Nak berbelanja sekarang ini dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang susah tuan-tuan, dalam keadaan yang cukup susah. Kita turun ke lapangan tuan-tuan, kita bersembang dengan peniaga, kita berbincang dari hati ke hati dengan peniaga. Tuan-tuan bayangkan peniaga-peniaga yang sewa kedai RM1,000 sebulan, RM1,500 sebulan, berniaga sekarang ini nak bayar sewa pun tidak ada tuan-tuan. Perniagaan sekarang merosot, tidak ada kuasa membeli. Bagaimana mereka ini tuan-tuan nak meneruskan kehidupan? Dan mereka ini dalam masa yang sama mereka ada caruman di KWSP. Kalau duit KWSP mereka ini boleh dikeluarkan RM10,000, mereka boleh meneruskan kehidupan dan boleh merancang perbelanjaan melibatkan perniagaan mereka. Sebab itu RM10,000 ini mereka boleh rancang untuk golongan-golongan B40, B40 khususnya dan M40 yang telah di downgrade menjadi B40. Mereka boleh merancang RM10,000 ini dalam 4 ke 5 bulan untuk mereka top up dengan pendapatan mereka yang tidak seberapa. Mereka boleh terus survive tuan-tuan. Mereka boleh meneruskan kelangsungan hidup tanpa tertekan. Tetapi sekarang ini kita tengok, dia ding-dong situ, bagi sini, ini bagi idea macam itu, kali idea macam ini untuk apa? Buang masa, sehingga ke hari ini masih buang masa melibatkan KWSP dan moratorium. Apa payah sangat? Apa negara nak bankrupt dengan mengeluarkan 40 bilion kepada rakyat? Dia mudah saja tuan-tuan. Kalau kita tidak mampu menguruskan rakyat, kalau kita rasa KWSP ini, kalau kita bagi RM10,000 kepada pencarum, seorang RM10,000 kepada pencarum, kita rasa kita tidak menguruskan kerajaan, rakyat perlu tukar kerajaan. Kalau kerajaan tidak mampu menjaga kebajikan rakyat, kalau kerajaan tidak mampu menyenangkan rakyat, ini mudah saja, tukar saja kerajaan. Kita rakyat nak kerajaan yang boleh menjaga kepentingan kerajaan, kepentingan rakyat. Kalau 40 bilion ini dikeluarkan untuk pencarum KWSP, negara nak jadi bankrupt, negara boleh tidak stabil, ekonomi boleh merudum, kerajaan tidak boleh nak kawal ekonomi, tidak boleh nak membangunkan negara. Tukar saja kerajaan. Apa masalahnya ini? Saya ibaratkan macam ni tuan-tuan. Melibatkan ahli-ahli parlimen, 222 orang pemain politik negara yang menentukan hala tuju, yang menggubal dasar, yang meluluskan belanjawan ini. 220 orang ahli parlimen yang dilantik, yang dipilih oleh rakyat semasa setiap kali pilihan raya tuan-tuan. Saya ibaratkan macam ni. Ahli-ahli parlimen yang berada dalam parlimen, yang berada dalam Dewan Rakyat ini ibarat pemain bola sepak. Ibarat pemain bola sepak World Cup tuan-tuan. Tuan-tuan, di pentas bola sepak Piala Dunia,
di pentas bola sepak Piala Dunia, sebenarnya mereka pada ketika itu menunjukkan skill berpasukan, menunjukkan skill individu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mereka nak menarik perhatian kelab-kelab terkemuka dunia. Mereka menunjukkan skill di pentas dunia bola sepak. Di World Cup, semua players, pemain-pemain yang hebat ini akan beraksi, menunjuk skill masing-masing secara berpasukan maupun secara individu. Mereka akan perform, mereka akan bermain dengan bersungguh-sungguh, mereka akan tunjuk kehebatan masing-masing. Dan penonton ini akan memberi sokongan, hadir dalam sokongan, memberi semangat, menyokong individu, menyokong pasukan, menyokong satu-satu pasukan yang hebat, menyokong skill-skill individu yang hebat. Penonton ini di seluruh dunia ini akan menyokong pasukan dan juga pemain ini secara pasukan atau secara individu, terus memberi sokongan sehingga pasukan mereka ini dipilih dan dinobatkan sebagai juara World Cup. Dan pemain yang mereka sokong, mereka suka, mereka pilih ini dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Di akhirnya tuan-tuan, di akhir keputusan perlawanan ini, semua pemain-pemain ini telah balik, penonton telah balik. Pemain-pemain ini tuan-tuan akan ditawarkan dengan kontrak ratusan juta ringgit. Pemain-pemain ini akan dibeli oleh kelab-kelab terkemuka dunia dengan gaji mingguan jutaan ringgit. Pemain-pemain ini akan menjadi jutawan segera tuan-tuan. Hasil daripada mereka menunjukkan kehebatan skill mereka di pentas dunia. Penonton yang balik, apa dapat tuan-tuan? Penonton yang balik hanyalah mendapat kepuasan. Kepuasan sahaja kerana mereka menyokong pasukan mereka telah berjaya. Dan mereka menyokong, mereka sayang kepada pemain mereka, kepada pemain-pemain yang mereka sayang. Pemain ini telah menjadi pemain dunia dan ditawarkan bermain di kelab-kelab terkemuka dunia. Itu saja tuan-tuan. Sama juga macam ahli parlimen. Ahli parlimen ini di dalam parlimen, mereka akan bercakap setelah dipilih oleh rakyat. Semasa mereka berkempen, mereka akan membawa suara rakyat. Mereka berjanji untuk membawa agenda rakyat, untuk pertahankan rakyat, untuk perjuangkan nasib rakyat. Dan semasa parlimen bersidang, mereka akan berada dalam parlimen. Mereka ini, tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, mulut mereka ini, lisan mereka ini tidak terlepas sama sekali daripada mengeluarkan jenama rakyat. Tidak pernah mereka keringkan bibir mereka ini dengan jenama rakyat. Setiap kali mereka bangkit, mereka bahas, mereka hujah, mereka akan gunakan jenama rakyat. Mereka akan mengatakan bahawa kita perlu pertahankan rakyat, kita perlu bela rakyat. Ini jenama rakyat mereka akan bawa tuan-tuan. Dalam mereka membangkang, mereka akan membawa jenama rakyat. Dalam mereka membangkang, mereka akan menggunakan nama rakyat. Rakyat perlu dijaga, rakyat perlu diperhatin, rakyat perlu dibantu. Kebajikan rakyat, kerajaan kena tengok. Ini dalam keadaan mereka membangkang. Dalam masa mereka membentang, juga mereka akan menggunakan jenama rakyat. Kita bentangkan sesuatu perkara untuk kepentingan rakyat. Kita luluskan peruntukan untuk rakyat. Ini mereka akan menggunakan jenama rakyat, tuan-tuan. Rakyat ini menjadi satu jenama yang cukup terkenal dalam parlimen. Apa mereka bersilat lidah berbincang dan mempertahankan rakyat. Kononnya dalam parlimen, tuan-tuan. Tuan-tuan, apabila mereka ini berada dalam parlimen, mereka ini dibayar. Bila gaji mereka belasan ribu ringgit. Apabila mereka dilantik menjadi menteri, gaji mereka puluhan ribu ringgit. Apabila mereka dilantik menjadi pengarah chairman GLC, mereka ini dibayar puluhan ribu ringgit. Mereka ada kuasa dalam parlimen. Rakyat satu Malaysia melihat mereka membawa agenda rakyat, mereka memperjuangkan rakyat, mereka membawa hak rakyat. Rakyat bertepik seronok bahawa inilah ahli parlimen yang dilantik oleh rakyat. Bila mereka balik ke dalam kawasan parlimen, haram muka mereka pun kita tak tengok, tuan-tuan. Bila rakyat susah, mereka tak ada mai pun di sini, tuan-tuan.
Ahli parlimen hanya membantu rakyat sekadar dia bantu saja. Ahli parlimen hanya tengok kesusahan rakyat. Mereka tunggu di pejabat-pejabat MP sahaja. Mereka tidak menyelami jiwa rakyat. Mereka tidak memahami masalah rakyat. Mereka tidak melihat apa yang rakyat perlukan, tuan-tuan. Mereka berbahas di parlimen adalah berdasarkan kepentingan mereka sendiri, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Ini ahli parlimen yang kita lantik untuk merencana ekonomi negara. Ini yang kita lantik, tuan-tuan. Ini adalah hakikat. Ahli parlimen semasa sebelum COVID-19. Mereka berada di mana, tuan-tuan? Mereka berada dalam ofis mereka. Mereka 1 minggu 2 kali tunggu rakyat mai di ofis mereka. Ini semasa keadaan biasa, belum COVID. Mereka tunggu di ofis mereka. Rakyat mai minta tanda tangan, mereka bagi. Rakyat mai itu ini, mereka bagi sekadar mereka bagi, yang tidak berbaloi untuk kita bayar. Pilih mereka ini sebagai ahli parlimen belasan ribu dengan bermacam-macam kemudahan yang mereka dapat sebagai ahli parlimen, tuan-tuan. Ini semasa COVID, kelaku tak guna ini juga buat macam tu juga. Mereka duduk di parlimen, mereka duduk di ofis. Mereka duduk di ofis, mereka tunggu orang datang. Apa yang boleh bantu, mereka bantu. Apa yang kerajaan bagi peruntukan, mereka gunakan peruntukan. Ini saja kerja ahli parlimen. Bukan mereka buat apa. Dalam parlimen nampak seolah mereka ini adalah hero kepada rakyat. Balik mai parlimen, balik keluar dalam parlimen, balik mai di kawasan-kawasan mereka. Apa mereka buat, tuan-tuan? Kita bukan menuduh. Kita sebagai rakyat, kita boleh lihat sendiri. Berapa kali MP ini turun padang. Berapa kali tengok kesusahan rakyat. Berapa kali menyelami derita peritnya rakyat. Kalau mereka ini, kalau 220 ahli parlimen ini mengetahui derita rakyat, nescaya moratorium dan KWSP ini mereka tidak bincang bagai, tuan-tuan. Mereka tidak bincang berhari-hari melibatkan moratorium dan KWSP. Sebab mereka tidak memahami derita rakyat. Mereka tidak memahami masalah dan kesusahan rakyat. Sebab itulah mereka berbincang berhari-hari melibatkan moratorium dan KWSP. Kerana dua perkara ini sahaja, dua perkara yang luar biasa, yang sebelum ini tidak ada di mana-mana belanjawan ketika dibentangkan. Sebab itulah kita bagi tahu bahawa perkara ini perlu diluluskan segera. Jangan layan kerajaan, tuan-tuan. Jangan layan kerajaan melibatkan 10%. Kalau kita telah tetapkan syarat, bermakna rakyat nak tengok bahawa syarat yang dibawa oleh Barisan Nasional ini perlu diikut. Syarat yang dibawa oleh Datuk Seri Najib Razak ini, yang menjadi lisan, yang menjadi juru cakap kepada Barisan Nasional ini perlu dituruti oleh kerajaan sekarang. Kerana ini adalah melibatkan masalah rakyat, tuan-tuan. Moratorium ini melibatkan masalah rakyat yang dalam perbentangan bajet yang luar biasa ini, tuan-tuan. Ini yang kita minta. Bukan kita minta bulan dan bintang, tapi kita minta pahamilah jiwa rakyat. Pahamilah keluh kesah rakyat. Sebab kita rata-rata kita mengetahui bahawa rakyat yang terkesan semasa pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan, adalah rakyat golongan bawahan. Bayangkan sekarang ini, tuan-tuan, perniagaan ini, perniagaan ini, tuan-tuan, perniagaan ini terhenti, dan nak berniaga pun kena ada syarat. Kita terus patuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan, tetapi ia tetap akan memberi kesan kepada rakyat bawahan. Ini yang kita minta, tuan-tuan. Ini yang kita harap, bahawa segera beri kelulusan. Jangan sembang bincang rancang melibatkan kluster kayangan. Perlu memahami jiwa rakyat. Sekarang ini, tuan-tuan, cuba lihat. Rakyat berpendapatan bawah RM3,000. Sekarang ini berada dalam keadaan susah. Peniaga-peniaga jalanan berada dalam keadaan susah. Saya nak bagi tahu di sini, tuan-tuan, tolong share saja kepada kerajaan negeri Pulau Pinang,
kepada Exco Kerajaan Tempatan, kepada Exco Jagdip Singh, hentikan arahan kepada penguat kuasa Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk ambil tindakan kepada peniaga-peniaga kecil tepi-tepi jalan, tuan-tuan. Hentikan tindakan, keluarkan arahan. Hantar penguat kuasa bukan untuk ambil tindakan, tetapi buat pemantauan. Tengok balik kepada peniaga-peniaga ini. Kalau mereka meniaga tempat yang tak strategik, ubah mereka dalam keadaan tempat yang strategik, tuan-tuan. Bukan rampas barang mereka. Bukan sita barang peniaga ini. Sebab mereka cari makan dalam keadaan yang susah. Bukan untuk kaya, tapi untuk meneruskan kehidupan. Minta kepada Exco Bandaraya Pulau Pinang, minta kepada Datuk Bandar Pulau Pinang, jangan keluarkan arahan-arahan yang hendak menzalimi rakyat marhin, khususnya di Pulau Pinang. Sebab apa, tuan-tuan? Sehingga ke hari ini, sehingga pada ketika ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Pulau Pinang masih lagi mengamalkan sikap detektor, masih lagi menekan peniaga-peniaga kecil, masih lagi memberi tekanan dan arahan-arahan untuk rampasan barang, tutup kedai, perobohan kedai masih lagi dijalankan, tuan-tuan. Ini yang kita minta, tuan-tuan. Kita minta bahawa kerajaan lebih prihatin. Kerajaan lebih prihatin dalam isu melibatkan rakyat marhin dan peniaga-peniaga marhin. Di Pulau Pinang, kerajaan negeri jangan double standard. Jangan double standard kepada peniaga-peniaga marhin. Kalau mereka tidak mengambil tindakan kepada peniaga-peniaga non-Muslim, kepada peniaga-peniaga berbangsa Tionghoa yang meniaga di atas jalan, yang meniaga di bahu jalan, yang menutup jalan, kita juga minta kepada kerajaan hari ini, kerajaan DAP Pulau Pinang hari ini, jangan ambil tindakan kepada peniaga-peniaga yang berbangsa Melayu juga. Kalau peniaga-peniaga berbangsa Melayu ini, mereka hanya berniaga tanpa lesen, tepi jalan, tutup jalan di hujung-hujung bandar, tuan-tuan. Di hujung-hujung bandar, di dalam kampung, di luar daripada Bandaraya Georgetown. Tetapi kalau melibatkan peniaga-peniaga bangsa Tionghoa, mereka berniaga di dalam bandar, tutup jalan, berniaga di atas kaki lima jalan, berniaga di tepi-tepi jalan, berniaga di tepi-tepi jalan, tuan-tuan. Ini melibatkan. Sebab itu saya bagi tahu, jangan double standard, tuan-tuan. Jangan double standard. Kita perlu lihat rakyat ini sama rata. Sekian, tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Saya pun nak sampai ke destinasi. Saya ucapkan terima kasih. Tolong share, tuan-tuan. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang mana yang silap, yang mana salah itu daripada kelemahan saya sendiri. Kalau saya ada tersentuh hati-hati tuan-tuan, kalau ada tercakap bahasa, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Sekian dahulu, tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.